Tarik sikit. Tarik tak ni je. Tarik sikit Dah ingat kita batak jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bizi salami ma zajta dam'an jara mim muqlati bidami maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayasirhu bihaulika wa quwwatika ma ataita bihi ibadaka salihin. Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayazhirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaulika wa quwwatika ma ataita bihi ibadaka salihin. Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaulika wa quwwatika ma ataita bihi ibadaka salihin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya wadud ya dzal arshil majid ya fa'alul lima yurid aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد
Ya fa'alul lima yurid, akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak, wahfazna bima hafizta bihi dzikr, wansurna bima nasarta bihi rusul, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna min fadlik, wa la tahrimna min rizqina, wa barik lana fima razaqtana, waj'al ghinana fi anfusina, waj'al raghbatana fima 'indak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ihsil maqsudana wa maqsudal muslimin. Allahumma qdi hawaijana wa hawaijal muslimin, wa balligh muradana wa muradal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala dapat menyambung dua biji kitab pagi ini, iaitu Mastika Hadis dan kitab Tauhid min Misbahul Munir. Alhamdulillah pagi ini kita sambung pengajian kita. Pertama sekali kita bersyukur sebab dapat hadir. Keduanya kita kecewa sebab lewat kuliah. Tu. Pasal lewat lah ustaz. Saya nak 3 jam kuliah ustaz. Kenapa jadi sejam saja pagi ni? Tu. Tak ramai yang cakap lagu tu kan. Kalau boleh setengah jam ustaz. Tu. Tapi minta maaf kelewatan ni kesilapan saya sendirilah. Pasal saya dah janji dengan Abang Haji kata nak main pukul 8.30 di Sungai Petani. Saya ada kerja dengan dengan tak anak sekolah, dengan kerja-kerja kita di rumah tu kan. Dialah ibu, dialah ayah, bersih rumah dia apa semua kan. Kalau ada ibu lain bagi tahu kan. Contoh jelah kan. Tapi nak cerita kata tanggungjawab kita ni banyaklah kan. Jadi pada pagi ini saya minta maaf di atas kelewatan saya sendiri. Dan bersyukurlah kita, Malaysia telah menjadi negara yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala, memiliki pemimpin yang dianugerahkan dengan pelbagai kelebihan, pengalaman kerja, beramanah, dan yang penting sijil tak tipu, original. Tu. Sijil memang ada keluaran daripada universiti. Kalau tak ada keluar pun tulis tak keluar, cuma mengaji saja. Adapun kita pagi ni ramai-ramai ni mungkin mengaji tak pernah, tapi you kak masuk kan. Anak berapa orang masuk universiti kan? 4 orang 4 kali you. Tapi belajar tak. Patutnya pagi ni penuh lagi ni, kosong ni. Ni kosong, ni kosong. Tu belakang tu kosong. Panggil lagi depan badan ni. Panggil bagi ramai majlis ilmu kita. Dan bagi tabung kita pun penuh juga. Untuk apa? Untuk kita panggil penceramah yang lebih baik daripada Ustaz Adi Yahya yang berpengalaman lagi. Kita boleh panggil mereka untuk meramaikan majlis ilmu kita. Dan yang keduanya kita dapat mengimarahkan masjid maksud tempat pengajian ni, dengan mana bila banyaknya orang datang tu dipanggil imarah. Imarah dengan umrah kan tak jauh kan. Imarah meramaikan, umrah kena pergi dah. Lalu tapi tak bagi umrah, yang tu dia panggil bercadang nak pergi umrah kan. Umrah mesti sampai ke tempat nama dia tanah haram, haramain. Tu. Jadi kita nak meramaikan macam tu. Masyabatan linnas, menggamit-gamit jiwa manusia tempat menjadi ilmu ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni muka surat Allah. Ya. 61. Baris yang ke adanya qad. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya qadar takdir Allah Ta'ala. Qadar setakat mana? Qadha ketentuan. Tu. Adanya qadar takdir Allah Ta'ala.
Dari huraian-huraian yang tersebut, yang sebelum ni sebut huraian yang panjang lebar sebelum ni, nyatalah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah pencipta seluruh alam, meliputi manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dan dialah Allah yang menyusun, mengatur dan menentukan hukum-hukum, undang-undang dan peraturan bagi segala keadaan makhluk seluruhnya, sama ada yang baik atau yang buruk. Itu dia qadar setakat mana. Pakatan Harapan setakat 22 bulan saja. Lepas tu PN. Kalau PN pun tak betul, pilih yang lain pula, PRU 15. BN dah rasa, PH dah rasa, PN dah rasa. Mungkin ND pula lepas ni. PN dah rasa. Kalau PN pun tak betul, PN pun dijatuhkan pada PRU 15. Kalau PN betul, PN dikekalkan. Begitu. Maka kita pada hari ini kita kena tahu takdir Allah Ta'ala tu setakat mana. Baik kerajaan ke, baik umur kita ke, baik rezeki kita ke, baik apa saja di atas dunia ni, tak terlepas yang nama makhluk ni, dia melalui takdir Allah Ta'ala. Begitu. Dari huraian yang tersebut, nyatalah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah pencipta seluruh alam. Apa makna alam pada ilmu tauhid? Ma siwallah, benda yang lain daripada Allah dipanggil alam pada istilah ulama usuluddin ataupun ulama tauhid. Yang ni kalau kita nak mengaji ni, kita kena tahu bidang apa kita bercakap tu. Tasawuf ke, tauhid ke, fiqh ke. Ni jadi ustaz lambat siang. Lambat siang makna tak jumpa malam kan. Orang tanya ustaz mengaji kitab apa tauhid? Dia kata saya mengaji kitab hikam, kitab tauhid. Kepala otak kan. Hikam tu kitab tasawuf. Kan? Maknanya kita ada urai panjang, rupanya kita tak pernah berguru pun kitab tauhid. Maka istilah-istilah tu dia ada perkataan dia. Alam apa dia? Jirim apa dia? Jisim apa dia? Arad apa dia? Zat apa dia? Amrun i'tibari apa dia? Wujudi apa dia? Lepas tu takdir pula ada berapa jenis takdir pula. Oh panjang. Tapi hang sebut nama kitab pun dah tak betul dah. Tu. Silapnya kita pergi mengaji kat dia. Rupanya dia tak mengaji sama dengan kita. Cuma dia dulu dia tukar masak buh kopiah atas kepala jadi ustaz. Kan? Sekolah tak biasa, buh atas kepala kopiah jadi ustaz dia. Padahal dia sama bodoh dengan kita. Kan? Tapi oleh dia yang lebih pandainya sembangnya. Tu. Alam ni apa dia? Alam ni masih waktu. Okey, kemudian meliputi manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tu yang kata alam tu. Dan dialah Allah yang menyusun. Dia susun strategi daripada awal. Susun tu tak payah terima arahan. Susun tu memang dia sejak azali lagi dia susun. Begitu, begini, begitu, begini. Susunan. Mak putih, ayah hitam, anak kelabu. Dia susun. Biasanya kalau mak putih, mak putih, ayah putih, anak putih. Tapi ada kadang mak putih, anak ayah putih, anak hitam pula. Bukan anak Bangla, anak bang je. Tapi dia hitam dah macam mana? Ada orang mak dia hitam, ayah putih, anak putih pula. Tu. Dia susun bagi kat kita ni elok dah belakang semua. Pasal tu Adam tu sendiri dia jadi pada 7 jenis tanah. Tu cerita dia. Jadi 7 jenis tanah ni mana kata bila dijadikan ada hak lagu tauhid. Tapi yang nak ceritanya bersyukur di atas kejadian itu penting. Bersyukur di atas kejadian Allah Ta'ala penting dengan menzahirkan akhlak yang baik. Jangan kecewa dengan ciptaan Tuhan. Yang kecewa kenapa kita tidak berubah menjadi manusia yang lebih berakhlak. Sedangkan Nabi pesan kat kita, sebaik-baik pemberian itu ialah akhlak yang baik. Nabi kata, sebaik-baik pemberian ialah akhlak. Orang boleh tertarik dengan Islam sebab akhlak. Orang boleh rasa leceh dengan Islam, rasa tak seronok, rasa tak puas dengan Islam sebab akhlak juga. Sebab tu Tok Haji pesan kepada, kalau menang sekalipun jangan tunjuk akhlak buruk tu. Kerana akhlak tu pemberian yang besar bagi. Nabi sebutlah dia sebaik-baik pemberian ialah akhlak. Allah susun semua. Kemudian mengatur dan menentukan hukum-hukum. Allah Ta'ala tetap
Dia atur, dia susun, kemudian dia tentukan ketetapan-ketetapan. Hukum pada lugah Arab makna dia ketetapan. Tu. Pada syarak, benda yang ada kaitan dengan suruhan Allah. Tu. Dia panggil hukum. Menentukan hukum-hukum, undang-undang dan peraturan bagi segala keadaan makhluk seluruhnya. Ayam tidur di reban, kambing tidur di kandang. Itu dia panggil undang lah. Kalau kambing tidur di reban ayam, ayam nak tidur mana? Dan manusia nak apa? Manusia nak heran lah. Tu. Pasal apa jadi lagu tu? Tu dia panggil undang-undang. Mak mentua tidak dengan pak mentua, menantu tidak dengan anak dengan suami dia. Jangan duk tukar pula. Kena sayang pun mak mentua dengan mak mentua pun tidak juga. Itu bukan undang-undang, tu bengong. Pasal tu tak ada peraturan. Dia kena tahu, yang ni walaupun bilik semua ni, dalam satu rumah tu dia ada undang. Ni rumah, ni bilik kakak, ni bilik adik, ni bilik abang. Dia kira macam tu undang-undang, peraturan. Kalau manusia pun tahu nak buat undang-undang, takkan Tuhan nak cipta manusia tak erti undang-undang. Maka dia maha lebih tahulah pasal undang-undang. Makhluk yang nama jin dia lagu ni, makhluk yang nama malaikat lagu ni, makhluk yang nama binatang lagu ni, makhluk yang nama manusia lagu ni. Tu. Itu panggil undang-undang. Maka Allah Ta'ala tetap setiap kita ni kena ikut undang-undang Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal Tuhan yang cipta kita. Apa tujuan kita mengaji tauhid? Makin meyakini yang kata kita ni Allah Ta'ala sentiasa rahmati dan memerhati kita. Rahmat bila kita buat baik. Kita buat jahat pun dia tengok juga. Maka jangan ikut undang-undang lain. Bila kita ada kuasa, Allah Ta'ala bagi sikit anugerah, dapat pegang kerajaan, buatlah hak mana Islam suruh tu. Kalau tak boleh buat semua pun buat sikit. Pokoknya buat juga. Tu. Jangan sampai buat langsung. Dia kena buat undang-undang. Kita panggil apa? Pasal kita hidup bersandarkan kepada undang-undang Allah Ta'ala. Muka bumi ni pun hak dia. Diri kita pun hak dia. Sehingga siapa yang tak sembahyang Isyak, Allah Ta'ala kata, tolong keluar pada muka bumi aku, cari muka bumi yang lain daripada aku buat. Silakan. Tak sembahyang Isyak, Allah halau kita. Tu. Sebab tak ada muka bumi atas dunia ni hak Tuhan, bukan hak Tuhan punya. Kalau tok nenek moyang tak apa, tanah. Tok nenek moyang punya tanah pun Allah Ta'ala punya. Jadi ke mana pun ikut kepada undang-undang. Begitu. Sama ada yang baik atau yang buruk. Tu. Begitulah ketetapan Tuhan. Ada benda hak kita suka, ada benda hak kita tak suka. Asal barangkali satu perkara ni kita suka, tapi Allah Ta'ala tak suka. Barangkali benda ni kita tak suka, tapi Allah suka. Tu. Makna dia baik buruk ni, kita mengaji qada dan qadar ni, Allah Ta'ala dah tetap dah. Tu. Sama ada benda yang baik berlaku pada diri kita, ataupun benda yang tak baik berlaku pada diri kita. Tu macam. Nega tak untung, nega tak untung. Nega dengan tak untung ni tak boleh dipisahkan. Pasal apa? Pasal nama dia pun nega. Biasanya untung. Lagu tu. Tak untung ni selalu hak dia boleh untung tu, dia tak untung tu berapa kali dah. Saya nega dah 70,000 dah habis. Start 2014 sampai 2020 dah 70,000. Hak saya untung lebih pada 70,000 lagi. Tapi tak untung tu biasa dengan menega ni. Sebab Nabi kata 9/10 sumber rezeki berniaga, Nabi kata. Dan kena faham perkataan Nabi itu, makna dia 9/10 cabaran menega lebih hebat pada kerja lain. Tu. Orang nega ni macam-macam. Sak pekerja buat masalah lah, sak bini buat masalah lah, sak kereta buat masalah lah, sak macam-macam buat masalah. Tu. Dia kodok bening. Semalam saya sembang dengan satu orang. Kalau kita kira dia kaya juga lah kan. Pasal rumah dia pun sebulan 2,800 rumah dia. Pekerja dia ada 70 orang kerja dia. Sebulan dia kena sediakan duit ustaz pukul 11 malam. Saya sembang di kuliah malam. Dia kena sedia 300,000 sebulan. 300,000. Mak Sabu pun tak mampu dia kata. Mak Sabu nak bagi 2 juta. Siapa sokong dia kan?
duit poket 2 juta dia kata dia nak bagi. Siapa sokong Mak Sabu dapat 2 juta. Hak mai ceramah dengan ceramah dia nak bagi 2 juta. Tu baru duit poket kan. Hak ni sebulan 100,000. Dah fikir. Dia cerita masalah lah ni kita menega pun tak senang. Zaman PH lagi tak senang dia kata. Tu. Pasal apa? Projek di Pulau Pinang tak boleh dapat kat Bumi Putra banyak. Dia kata. Tu dia. Pekerja dia 70 orang. Kita pekerja seorang pun duk lari masuk kerja, tak kerja tak ada. Dia 70 orang. Melayu belaka. Aduh. Nak cerita kata apa? Berniaga ni dengan apa panggil rugi tu tak jauh. Tapi biasanya untung. Yakin yang kata Allah Ta'ala bagi. Bila kita buat satu benda, satu cabaran tu dia cukup hebat. Maka nak dapat hebat tu, cabaran dia pun kena hebat. Begitu. Kemudian ini dipanggil qada dan qadar. Barangkali benda yang kita suka, Allah Ta'ala tak suka, maka jawab dia Allah Ta'ala tak suka. Barangkali benda yang kita suka, tapi Allah Ta'ala tak suka. Tak suka. Benda yang kita tak suka, Allah Ta'ala suka. Jawabnya Allah Ta'ala suka, jadi suka. Apa yang berlaku hari ini tu jadi sebab dengan qada dan qadar dia. Kemudian maka susunan dan penentuan adanya dan berlakunya baik dan buruk itu ialah qadar, takdir. Qadar, ketentuan, takdir yang ditentukan. Ketentuan yang ditentukan. Siapa yang tentu tu? Tuhan yang azali, yang sedia kala. Maka masuk dalam ilmu tauhid balik. Azali dengan qadim benda sama ke? Majoriti ulama tauhid kata azali dengan qadim tu satu makna, majoriti. Tapi ada kata tak. Azali lain, qadim lain. Tu kata mengaji tu. Bila kita bercerita kat orang awam, cerita kata majoriti, hak banyak kata majoriti, tak payah duk cakap hak benda hak pendapat yang kecil-kecil ni. Azali dengan qadim ni membawa maksud sedia kala lagi. Satu ketentuan yang ditentukan Allah, Tuhan yang azali. Makna Tuhan yang sedia kala, yang menjadi rukun iman yang akhir. Rukun iman yang akhir, percaya dengan qada dan qadar. Tu. Qada dengan qadar. Kita anak nak nikah. Susah nak cari mak mentua boleh masuk dengan menantu. Memang susah. Kok mana pun memang tak kena. Yang kata mak mentua dengan menantu ni. Tapi jangan disebut-sebut. Silap aku berjadi hang menantu aku. Benda tu dah tak kedai. Tu. Dah tak kedai. Tapi kalau menantu kaya, hang tak kata silap pula. Hang tak kata silap. Tapi kalau menantu hang susah, hang kata silap aku jadi hang menantu. Dulu anak aku senang juga sikit. Lah susah terus. Nikah dengan hang. Tu. Sejak azali ni, benda-benda ni Tuhan dah tetap dah. Kawan ni jodoh dia dengan kawan ni. Kawan ni jodoh dia dengan kawan ni. Tu. Syariat kita tak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Dengan Nabi Adam. Kita Nabi Muhammad, syariat Nabi Adam dia lain. Dengan umat tak ramai waktu tu, boleh nikah. Dua beradik boleh nikah masa tu. Lah jangan buat benda pelik. Ni siapa ni? Bini saya. Awak muka sama. Dah adik saya. Tu. Tak boleh. Tu syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Adam, manusia tak ramai. Qabil, Habil, Iklima la Buddha. Tu nama anak Nabi anak Nabi Adam tu. Iklima la Buddha. Dia panggil syariat. Maka dalam syariat Nabi Adam ni, walaupun hang kembak lagu tu, tapi hang kena kahwin berselang tau. Dia jadi lagu tu. Iklima lawa, la Buddha tak lawa. Nama pun tahu dah lawa tak lawa. Bunyi nama pun kita boleh tahu dah orang tu lawa tak lawa. Nama apa? Iklima. Nama. Nama apa? La Buddha. Budak-budak tu. Tapi dia ni dia tak puas hati. Bila kahwin dia kena selang, dia tak boleh. Walaupun kita kemak, dia tak boleh kahwin dengan kemak kita. Kemak kita kena kahwin dengan orang lain. Tu yang jadi kes pembunuhan. Dia tak menerima takdir Tuhan. Bahasanya apa dia? Allah Ta'ala takdirkan kita dengan pasangan kita, seorang dah pasangan dia kemak tu lawa dua-dua. Hak depan ni dua-dua tak lawa. Jadi kena tukar. Dia kata mana ki lagu tu. Ham nikah dengan hak lawa, aku menikah dengan tak lawa. Dia tak berhati sampai kes pembunuhan. Pembunuhan pertama anak Nabi Adam.
peristiwa Qabil dan Habil. Selagi mana manusia berlaku pembunuhan, maka dia dapat saham. Tu benda baik pun dapat saham, benda jahat pun dapat saham. Jangan dia buat contoh benda jahat. Buat contoh benda baik, adalu alal khairi kafa'ilih. Siapa buat contoh baik, maka dia seumpama orang buat. Walaupun dia tak buat lepas pada tu, tapi kerana dia tak dan, orang tolong buat, dia pun dapat pahala. Dia ni yang tunjuk aku cara baik itu. Tu kafa'ilih. Tapi syarat dia kena buat dulu. Tu baru boleh jadi contoh. Begitu. Maka qada dan qadar ini menjadi rukun iman yang akhir. Percaya dengan qada dan qadar ataupun percaya dengan qadar itu rukun iman yang akhir. Kemudian masuk kita dalam bab ihsan. Ihsan ini ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maknanya hati kita ni sentiasa merasai keberadaan Allah Ta'ala itu, dan bukan setakat ada, memerhati kerja buat kita. Makna berjaga-jaga orang ada ihsan ni. Berjaga-jaga. Dan Allah Ta'ala bukan tahu setakat zahir saja, hak batin kita, hak dalam Dia tahu. Tu yang masalah kita ni. Masalah di kita ni pasal kita ni tak tahu batin orang. Allah tahu batin orang. Tu. Kalau kita buat jahat macam mana, kita buat jahat, kita istighfar, kita berubah, hati kita dah berubah, Allah Ta'ala tahu perubahan kita tu. Tu. Biasanya ada bukti-bukti perubahan. Biasa memang ada. Supaya orang pergi haji. Dulu sebelum pergi haji, sembang supaya wayar putih. Orang sembang dengan dia. Dia orang wayar putih ni, dia tak ada masa nak berhenti. Duk sembang. Wayar bersambung, dia ada time juga. Aku dah kerja ni nak bersembang apa selalu kan. Tapi lepas balik pada raya haji, wayar jadi bersambung. Sembang slow. Jadi supaya Ustaz Rafa'i pula cara bersembang. Tok Ustaz Rafa'i ni dia punya warak daripada waktu zaman mengaji sampailah law ni. Sampai dia ahli majlis fatwa Kedah. Dia punya warak tu bukan buat-buat. Tu. Waktu dia mengaji dulu dengan depan Tok Raja Maksudi, dia tak pernah angkat kepala dia. Dia ambil kitab, dia tulis. Tak pernah. Kecuali Tok Ru tanya soalan pun. Baru dia jawab, dia angkat kepala. Tu kata warak itu. Bukan buat-buat tu. Kita wakrak. Dia warak. Dia mengaji. Cakap tak banyak. Dalam kuliah, cakap lah. Kalau kuliah tak cakap, orang kata, Ustaz cakap. Itu bukan warak, tu tak kerti jarak. Waktu kuliah dia bercakap. Tapi waktu duduk bersembang biasa ni nak sembang apa kali apa kita ada. Kita lagi orang tak halau lagi tu duduk sembang. Tu. Dia tak bersembang banyak, kita pergi rumah dia, dia pun tunduk. Tunduklah tu. Kita kata apa tu rumah tunduk. Mai mana? Kita dah 20 kata ada, dia baru satu. Boleh 200, dia ingat baru 3. Tu. Kita pun tak reti nak sembang lah lagu benar. Kalau hak tak kenal lah. Kalau hak kenal dia sembang okey lah. Tapi taklah ramah macam kita duk sembang ni. Pasal sifat tu semula jadi. Tambah dengan ilmu agama pula masuk dalam tubuh badan ni. Hati pula bersih pula. Ambil tarikat pula. Jadi elok. Tu. Pasal apa? Pasal tak mau langsung dosa-dosa yang bersabit dengan orang. Tu. Jangan kata nak sembang benda nak kata ke orang. Benda nak sembang pasal diri pun tak mau. Dah siap kan? Kita hak nak sembang pasal orang ni, pasal sembang hak diri sendiri habis dah. Tu kata korang lah. Diri sendiri dah habis dah duk cerita hak ni bagus, hak ni bagus, hak ni bagus. Tu cerita pasal orang pula. Ada nak cerita benda baik, cerita buruk lah dulu. Baru nak cerita baik. Tu sifat kita. Jadi ihsan ni apa dia? Merasai keberadaan Allah Ta'ala, dan setiap hari kita upgrade amalan kita jadi bermutu. Dengan sebab kita ada ilmu saat ini. Dengan peningkatan ilmu kita saat ini, kita buat amalan kita ni, kita rasa macam mana aku nak bagi rasa keberadaan Allah Ta'ala ni. Maka tidak lain dan tidak bukan, lain daripada waktu sembahyang, lain daripada waktu hak namanya ibadat yang khusyuk, banyak zikir pada Allah Ta'ala. Banyak ingatkan Allah. Majlis ilmu pun dipanggil majlis zikir. Duduk dalam jamaah tabligh pun dipanggil majlis zikir. Banyak majlis zikir, majlis yang mengingati Allah, sama ada secara lisan ataupun secara akal kita. Supaya akal kita ni sentiasa dipadu oleh Allah Ta'ala kerana kita ingat dia. Begitu.
Dan peringkat-peringkatnya ihsan ni banyak, ada peringkat-peringkat dia. Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa ihsan ialah cara mengerjakan sesuatu taat, yakni taat mana patuh dengan sebaik-baiknya patuh. Lengkap segala peraturannya yang kata ihsan ni, serta dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna khulus? Tidak bercampur. Ikhlas ni makna dia apa dia? Tidak bercampur bau dengan niat yang lain daripada Allah. Itu makna ikhlas. Ikhlas ni makna dia tulus, bersih, suci, tak bercampur. Makna lillahi subhanahu wa ta'ala. Main mengaji kerana Allah, main mengajak kerana Allah, berkawan kerana Allah, bergaduh kerana Allah. Ikhlas itu. Sebab faham gaduh dengan dia pasal dia hina Nabi Muhammad. Kalau hina aku tak apa lagi. Kalau hang hina Nabi, aku sanggup putih. Tu. Ikhlas kita. Tu. Bila kita ikhlas, Allah beri kebaikan yang sangat banyak. Jangan kita buat lebih kurang dengan Allah dan Rasul. Jangan buat lebih kurang dengan kitab-kitab Allah. Jangan buat lebih kurang dengan hukum Allah. Jangan buat lebih kurang dengan ahli ulama. Ahli ulama jangan buat lebih kurang. Jangan dia buat semua kawan dia. Jumpa ustaz tu tolak kereta dah. Ustaz tu main kuliah maghrib. Dia duduklah kereta dia. Duduk pujuk anak dia. Yang kawan malaun ni dia pergi tolak kereta. Pergi main maghrib tu. Tengok waktu sama nak melawak dengan ustaz pun. Melawak ke kuajak tu? Kuajak kan tu. Kalau melawak lagu ni je. Ketuk pintu kereta dia. Ustaz, main maghrib ustaz. Tu. Nak melawak lah. Dia tengok ustaz tu duduk pegang anak dia nak pergi tidur. Hari ni dia tolak kereta tu. Dah lah kereta Mavi. Kalau wildfire tak apa. Kan? Wildfire, ambil kereta, langgar balik. Kan? Tapi kalau Mavi bila tolak, boleh bergerak. Kejut orang dalam kereta. Tu. Makna dia tahu menghormati satu orang. Alim ulama tak boleh dimelawak lebih kurang. Kena tahu. Dia panggil la tanalul almi illa bi ta'zimil almi wa ahli. Tak mencapai ilmu, tak boleh dapat ilmu kalau tak membesarkan ahli ilmu. Mana ahli ulama tak boleh cakap lebih kurang. Kita tengok Ustaz Ibrahim Libya punya ketauhidan dan juga ihsan dia. Dia satu orang wali Allah Ta'ala. Dia berperingkat wali. Pasal dia pernah selawat atas Nabi sepanjang hayat dia pernah sampai 25,000 kali. Tu. Kita kalau boleh selawat 25,000 kali sehari ni, kita sama dengan Ibrahim Libya. Tapi masalah kita nama je Ibrahim Libya bukan. Pasal tak bisa mengaji di Libya. Nama Ibrahim, syarat nak panggil belakang kena mengaji di situ. Paling kurang 3 tahun. Nak panggil orang tu Mesir ke, nak panggil dia tu Azhari ke, nak panggil apa? Azhari kena ada degree Azhari, kena ada ijazah sarjana muda Azhar. Tak ada sarjana mengaji markaz dipanggil markazi. Tu. Kalau kita balik Mesir tak ada ijazah, itu dipanggil Masri sajalah. Tapi duduk lama Mesir. Sekurang-kurangnya 3 tahun, duduk 8 tahun tak ada ijazah. Tak boleh panggil Azhari, kena panggil Masri kat dia. Abdul Hadi Masri, bukan Azhari. Masri, mengaji di Mesir. Tu. Kalau ada ijazah baru panggil Azhari. Kalau setakat pakai kopiah merah je duduk atas, degree ijazah Azhar tak ada, itu bukan Azhari, yang tu Azharu. Makin cerita makin celaru. Tu. Dia mesti ada sebab-sebab dia. Ustaz Ibrahim Libya pasal apa panggil Libya? Pasal dia mengaji di Libya. Ada orang panggil dia Man Libya. Dia 2 nama. Orang yang sama tapi nama 2. Selawat atas Nabi tak lekang di lidah. Pernah mencapai sampai 25,000. Buka sejarah orang yang nama Sayyidah Nafisah, orang yang nama Sayyidah Safinah, Sayyidatina Nafisah dan Safinah. Depa amalan depa selawat atas Nabi tak lekang walaupun depa keturunan Nabi. Confirm dah darah tubuh depa tu ada darah Nabi Muhammad, tapi tak lekang. Kita ni tak ada kena-mengena dengan Nabi. Lagilah kita kena banyak selawat dengan pada Nabi pasal kita tak ada kena-mengena. Kalau dia anak cucu Tok Guru, seorang-orangnya dia boleh bagi tahu, tu Tok Guru tu Tok Wan saya. Cuma saya je Tok Guru. Tok Wan saya Tok Guru. Dia boleh bagi tahu lah juga. Orang pun hormat dia pasal hang cucu Tok Guru ya. Mati Tok Wan aku tak hormat hang. Tak boleh. Tetap kena hormat.
Siapa hak pernah kita mengaji dengan ayah dia, dengan tok wan dia, seluruh keturunan dia kita kena hormat. Itu keturunan. Siapa yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad, kok mana pun dia mulia, pasal dia keturunan Muhammad. Begitu. Jadi depa ni peringkat Sayyidah ni, depa ni amalan selawat banyak. Safinah pernah sampai 25,000 selawat atas Nabi. Makna dia ihsan depa ni bukan martabat biasa-biasa. Tu martabat luar biasa. Kitab terakhir Allah yarham Ustaz Ibrahim Libya baca ialah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tu kitab terakhir sebelum wafat dia. Dia bila ditegur benda buruk dia buat, contoh isap rokok, dia tinggal terus. Habis ceramah, duduk belakang kereta baru kok dong ke skrip apa. Ni nak cari idea baru. Mau duduk isap apa dulu. Mai satu orang, pakcik saya suka dengar ceramah ustaz. Ustaz dulu pegawai kerajaan, ustaz dulu kerja apa bagus, tinggal kerja, buat kerja dakwah, ambil berjuang dengan politik yang jelas. Tahu dah hijau lah, tak ada lain, oren bukan, kuning bukan. Memang ambil hijau lah. Tapi satu saya tak suka. Syauqah saya tak suka. Kan? Dia ambil rokok tu dia buang. Kalau pakcik tengok saya isap rokok lagi lepas ni, pakcik marah saya lebih pada ni lagi. Tu. Jangan malu-malu. Marah saya buat benda tak betul. Dia tak isap rokok, dahsyat betul berlebihan ni. Padahal dia orang besar, dia ceramah bung 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 bung. Kan? Hebat orang dengar dia. Tapi orang kecil main tegak dia boleh buang. Kalau saya isap rokok lagi, marah saya. Apa saya ni teruk sangat? Tu. Padahal dia amalan dia banyak. Boleh ditegur. Cuba ustaz lah, cuba tegur tengok. Ustaz, isap rokok ustaz, haram tau. Cuba bagi tahu puting ke atau hujung haram. Dia kata rokok tu haram tau dah. Dia satu ulama yang luar biasa. Mati ketika baca kitab akhir. Dia kalau orang jahil, dia tak buka kitab, dia buka kitab 52. Nama dia Don't Truth yang tu. Ni kitab fiqh dia buka. Maka dia mati satu lah. Sebab apa dibunuh? Sebab dia tak mau serah diri dia. Kenapa dia tak mau serah diri dia? Pasal dia meyakini hak dia bawa tu betul dengan Nabi dan Rasul kata. Maka Nabi sebutlah hadis dia, kita mati ni mesti mati dalam keadaan orang yang bawa kerja Islam. Dan dia yakin dengan hak dia buat. Setakat ni dia tak buat benda maksiat. Dia baca kitab, mengajak orang, cara dakwah, cerita benda betul. Kalau benda tu taghut, tetap taghut. Penyembelihan yang disembelih oleh orang yang tentang hukum Allah, dia kata tak betul, dia kata. Dia silap dah tahu tak? Tak mau serah diri. Orang lah kata silap, tapi tak silap. Sebab Nabi sebutlah dia man kutila duna malihi, man kutila duna ahlihi, man kutila duna damihi, man kutila duna dinihi. Nabi sebut bab benda. Dia tahan darah dia. Hampa nak ambil kalau komanda aku tak serah dak. Kalau hampa boleh ambil. Orang duk selawat atas Nabi ni, dia punya amalan luar biasa. Kita tengok gerun tu. Bila kita banyak lawat atas Nabi, rahmat Allah sentiasa. Kemudian orang yang tak tinggal ayat kursi. Ayat kursi ni ayat yang antara terhebat selepas Al-Fatihah. Nombor 1 Fatihah, nombor 2 ayat kursi. Waktu ayat kursi turun ke bumi, malaikat yang bawa ayat kursi tu nampak bercahaya penuh. Malaikat ni, Iblis tanya kat anak buah dia, cuba cek apa hal ni, masalah apa pula dunia ni. Tengok malaikat banyak sangat turun ni. Kata dia punya pembantu, malaikat buat turun ayat kursi. Dia kata jam kita lalu ni. Siapa yang amal ayat kursi, iblis, syaitan, jin jahat tak boleh nak mai dekat. Pasal malaikat penuh dekat orang tu. Kalaulah jin iblis pun tak boleh nak dekat, takkan manusia hak perangai macam iblis dekat? Tak boleh. Nak dekat beri lebih tak boleh nak buat dia. Bila tak boleh, maka terbunuh dia. Maka bila terbunuh, maka mati dia syahid. Mati syahid antara mati yang paling mulia sekali. Antara spesialnya di antara kelebihan mati syahid, soalan muka nakir ada tapi tak tanya kat kita, diubah dengan layanan. Masuk dalam kubur orang mati syahid, darah duk darah lagi ni. Masuk dalam kubur, malaikat mai senyum, seronok, mai. Dia pun macam bangun pada tidur, mai hantar ayat apa semua, mai tolong angkat dia. Dia pula tanya, tak ada soalan ke?
Tak ada soalan. Tak ada soalan. Tak ada. Dalam list ni ada, dia kata. Bukan tak ada, dalam list ni ada. Orang ni kena tanya. Tapi pasal mati tu syahid. Kelebihan. Tapi kalau kita mati tak syahid, harap duk syahid dalam kuliah ilmu saja, kan? Dalam dia ilmu lena. Habis pergi pasal malam, bewak, kan? Bewak pula lubang, kan? Main majlis ilmu lena. Syahid awal kita kata, kan? Masuk dalam kubur mati tak syahid, malaikat tak layan lagu tu. Dia tanya, lama dah buat kerja lagu tu. Dia tanya lagu lain, dia tak tanya lagu tu. Hak ni dia pula tanya, tak ada soalan. Ada soalan tu, tapi untuk kamu tak ada. Tu kelebihan. Maka orang ni di atas dunia, dia ihsan dia cukup tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dia di akhirat esok. Mudah-mudahan perjuangan itu diteruskan. Apa dia? Mati kerana Islam, mati mulia ataupun mati syahid. Dua tu. Lain pada tu tak payah. Kalau nak mati setakat berkainkan baju lawa, pakai baju macam yang berhormat, timbalan Perdana Menteri tak kosong, insyaAllah. Ada. Cuma dia tak sampai masa lagi. Pakai dia hebat, lebih baik tukar dengan kain kapan. Kerana tak ada ruh Islam dalam hati kita. Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa ihsan ialah cara mengerjakan sesuatu taat. Kemudian lengkap dengan segala perbuatan serta ikhlas kepada Allah Ta'ala, iaitu bersih dari syirik, yakni perkongsian. Sama ada perkongsian rasa ke, perkongsian kata kita ke, yang mana kita bercakap suatu benda tentang Tuhan itu, dia ada kongsi. Sama ada zat Tuhan itu berkongsi, sama ada af'al Allah Ta'ala berkongsi dengan makhluk, kekuatan Allah Ta'ala standing dengan kongsi dengan makhluk. Makna apa saja yang nama syirik, pada lurah makna perkongsian, Allah tak ada syirik. Tak ada apa jenis perkongsian. Saja zat yang maha hebat. Hak lain lemah belakang. Yang maha hebat, Zatullah Al-Aliyul Azim. Zat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha mulia. Dia sahaja. Maka tidak ada syirik. Mana kita buat amal ibadat kita ni, kena bersih hati kita, kena ikhlas hati kita, iaitu bersih dari syirik dan sikap munafik. Orang munafik ni berpura-pura. Berpura-pura dengan Islamnya, dari sudut cakapnya, dari sudut tindakan dia. Tapi dalam hati dia penuh dengan kemunafikan. Tu. Ada istilah baru bagi apa dia? Anak-anak muda bagi apa dia bahasa munafik ni? Alah lupa, anak muda tak ramai tadi, kan? Ramai mak orang. Silap pergi tanya pula dah, kan? Anak muda dia tahu, kan? Kalau dia bercinta dengan satu orang, orang ni cakap depan dia lagu lain, belakang dia lagu lain, ada pasang perempuan lain pula. Dia ada istilah dia. Saya pun tak ingat perkataan tu, kan? Dulu kita masa kita duk kawan dengan geng-geng hak buah ni, kita lalu duk sebut perkataan tu, kan? Apa dia tak ingat perkataan tu? Munafik ni makna dia berpura-pura. Malam lepas maghrib baca kitab pakai serban warna merah, jubah warna putih. Tu. Kulit je hitam. Orang panggil ustaz juga. Pasal kulit hitam putih tak kira, yang penting penyampaian dia tu. Nampak ustaz. Pukul 12 malam pergi karaoke. Tu. Pakai seluar jin, buang kopiah serban semua. Tinggal baju belakang. I am the rock. Tu belakang. Tu. Di Johor, pasal apa penyanyi banyak di Johor? Pasal daripada kecil dah biasa dengan karaoke open. Tu. Budak saya tengok baru umur 5-6 tahun boleh tiru suara macam-macam. Mana ada di Pulau Pinang lagu tu. Pulau Pinang 4 lawak ramai lah, kan? Johor artis ramai. Umur 5-6 tahun, mereka kata, adik menyanyi lagu Siti Nurhaliza, suara macam Siti Nurhaliza. Tak tengok budak tu, dengar suara menjeling. Dia jadi lagu tu, dengar. Nyanyi lagu Zian Nazir, orang yang sama, Zian Nazir pula. Tu. Mana dilatih pada kecil cara nak letak suara. Yang ustaz saat ni pun sama dia pun. Naik karaoke open dah. Bunyi suara dia terus hujan turun. Tu. Pasal suara dia katak pun tak setuju. Bukan kata orang. Katak pun tak setuju. Tu. Makna dia munafik, berpura-pura. Tu. Belakang orang lain, depan orang lain. Tu.
serta bersih dari perasaan riak. Riak makna memberi pandang amalan lain daripada Allah Ta'ala, dipanggil riak yang tu. Itu semua kerja hati tu. Riak. Tapi boleh nampaklah sikit-sikit kat luar ni. Depan kita ni bayang sampai tak berhenti. Belakang kita harap tak bayang pun. Dengar kata lena subuh 9.30. Mai waktu isyak ni sampai Tok Bilal kata aku nak tutup mikrofon. Dia kata tutup bukan ada sabit dengan aku. Duk siap Tok Syak pula mai. Tok Syak kata hak ni ada sabit dengan aku, dia kata. Bak tutup masjid, bak sapu sampah, bak pasti lampu clear, tu kena mengenang aku. Dia kata apa? Hampa ni sampai tak ingat ke Tuhan. Ni masjid ni tempat sembahyang. Pasal nak ambat-ambat orang. Bukan masalah nak ambat, masalahnya kalau orang sembahyang, siapa nak ketuk? Dia kata Tuhan jaga masjid ni, rumah dia. Aku nak sembahyang sikit tak boleh. Nak sembahyang apa? Dia kata sunat witir nak buat 11 rakaat. Hampir buat kat rumah hang. Tu nyong balik. Apa celaka Tok Bilal ni? Halau aku balik. Halau apa? Hang nak tunjuk-tunjuk je, tak payah ada buat ibadat. Yang lebih-lebih nak menunjuk. Bahkan digalakkan kita sembahyang sunat lepas isyak ni 2 rakaat buat di masjid atau surau, 2 rakaat balik buat kat rumah. Pasal apa? Pasal nak bagi ada juga buat sembahyang di rumah tu. Tu. Digalakkan lagu tu. Sembahyang isyak ni, bak dia isyak buat 2 rakaat. Lepas tu buat lagi 2 rakaat di rumah kita. Rumah kita pun kena sembahyang je. Jangan nak beri tak sembahyang. Bagi kosong tu. Quran kena baca. Kerana nak tambah berkat rumah kita tu. Tu. Dia riak ni dia memberi pandang. Tapi kalau orang konsisten, dia tak panggil riak. Dia bila pun kita tengok lagu tu, hang tanya bila pun dia lagu tu tak belakang orang, tak depan orang, memang lagu tu. Tanya bini dia pun sama orang tu. Bayang sunat witir 11 rakaat tak tinggal. Duha 8. Tak tinggal. Tu dia panggil tak riak tu. Pasal orang tu memang asal lagu tu. Dia tak tunjuk-tunjuk. Kemudian ujub. Ujub ni dipanggil perasaan yang heran dengan diri. Salasun muhlikatun. Nabi kata 3 benda hak membinasakan. Yang pertama syuhun muta'un. Penyakit kedekut yang diikut-ikut. Kemudian Nabi sebut hak 16 kali, satu orang yang merasakan i'jabul mar'i binafsi. Yang pertama syuhun muta', nombor 2 wahawan muttabi', yang ketiga wa'jabul mar'i binafsi. Satu orang yang rasa heran dengan diri dia, dengan amalan dia, dengan rupa parah dia, dengan harta benda dia, dengan pangkat dia. Dia rasa heran, pasal apa aku boleh, orang lain tak boleh. Dia rasa dia kemah dalam ni. Luar dah. Luar kita jack dia tak makan tu. Kita jack tak makan. Kita jack lah kena tendang muka kita. Dia tak makan tu. Dahsyat punya dia tak makan. Bila dia nak main rasa ujub ni, dia nak main rasa bila dia balik rumah duduk seorang-seorang, duduk atas katil, duduk tergodek-godek kaki. Dia kata, hebat juga aku payah dah. Dia main tang tu. Masa depan orang ni, dia nak beritahu kata, aku tak makan puji. Dia kata, setakat ni nasi je aku makan, puji tak kenyang. Kita jack dia tak makan. Tapi dia balik rumah, dia duduk seorang-seorang, iblis main hati dia. Main satu perasaan, dia rasa ujub. Dia rasa heran, rasa pelik. Pasal apa aku boleh buat ibadat banyak? Pasal apa aku ni mulia? Pasal jadi lagu tu. Dalam masa yang sama, dia kata orang lain tak standing dengan aku. Itu iblis tu. Sebab orang tanya kita, penyatuan orang Melayu dengan orang Melayu bagus tak? Bagus tak? Siapa kata penyatuan Islam sama Islam tak bagus? Iblis dia tu. Iblis tak suka dengan bersatu. Dulu adik kakak tak tegur. Kakak UMNO, adik Pat tak tegur. Kasut pun kita boleh tahu. Kasut rumah kakak warna biru, kasut rumah adik warna hijau. Mai anak balik warna oren. Tu. Dah kali anak belakang pula tak kawan. Penyatuan tu bagus. Siapa yang kata penyatuan tu tak bagus, iblis kerja dia. Pasal apa? Iblis suka berpecah belah orang. Iblis ni dia main dalam resap. Sebab tu kena istighfar banyak. Dia banyak, dia punya jarum dia banyak. Lagi alim, lagi hebat orang tu, lagi banyak ujian hak dia nak main tu. Dia main duk rasa lagu tu tak puas hati lagu ni. Ni tambah zaman berebut jawatan ni. Ada sajalah. Pasal apa aku buat kerja aku tak boleh apa. Pasal apa dia pun baru masuk dapat banyak. Jadi lagu tu. Dia nak main jarum banyak ni. Tu. Iblis kerja dia apa dah? Bagi pecah.
Tu, beri pecah belah. Jadi i'jabul mar'i ni makna dia satu orang merasai heran dengan diri dia tu sendiri. Dia tak tahu yang diri dia, nyawa dia Tuhan punya. Dia rasa diri dia punya. Sebab syarat mati tak nanti tua, syarat mati tak nanti sihat. Sihat elok berumur 18 dengan kata matilah. Matilah umur 18. Mati dah yang kata cucu dia tu. Yang tok ni 81 syok daun tak berhenti. Tok berhentilah syok daun tu mati. Cucuku 18 tak syok mati dia tak. Aku umur 81 syok daun. Berhenti. Doktor 4 orang dah pesan kat aku. Depa mati dulu. Depa doktor tak syok pesan kat aku jangan syok mati. Aku tak mati dia mati. Cuma aku nak bagi tahu syok dan cepat mati. Memang kena ambil letter cucu balik. Kan? Tu. Mati tak nanti tua, mati tak nanti sihat. Dia mai satu masa ketetapan sampai. Jadi orang yang heran dengan diri dia, dengan amalan dia, maka orang tu tak dipanggil orang yang ihsan kepada Allah Ta'ala. Dia tak kenal Tuhan. Maksudnya, dia rasa diri dia tu Tuhan pula. Tu. Dia rasa diri dia tu hebat pula. Tu. Merasai kehebatan diri sendiri. Itu nama dia ujub. Dan lain-lainnya. Takabur lah, semua banyak lah. Nama di dalam bidang tasawuf pula tu. Jangan cerita pasal tasawuf yang peringkat khosah. Cerita pasal wali-wali Allah Ta'ala tu khosah lah. Mengaji sampai dapat laduni. Laduni apa? Ustaz pun tak ada. Laduni tak ada. Tu laguni dia panggil. Dalam guni. Bukan laduni. Laduni ni min ladunka sultanan nasira. Mana orang ni syariat tak tinggal. Bang oi, kalau syariat tinggal mana laduni tak mana? Syariat tu tak tinggal. Amalan dia tu dengan perintah Tuhan ni, hak wa fardu, hak sunat dia buat banyak. Kemudian Allah Ta'ala bagi luar biasa pada dia. Abu Bakar As-Siddiq sembahyang sunat beribu-ribu. Kita sembahyang sunat boleh kira. Hak sembahyang sunat, hak tak sembahyang tu pula banyak. Tu. Maka laduni satu perkara yang diberi, dipilih Tuhan. Habis Nabi Khidir dapat laduni ya. Nabi Khidir dia Nabi. Kita Nabi ke tak? Setakat ni kalau tak, bukan Nabi. Nabi Khidir tu Nabi. Apa makna Nabiyun? Pembawa berita. Apa makna kalimah Arab Nabiyun? Naba'a. Naba'a makna berita. Nabiyun, pembawa berita. Makna dia orang pilihan tak? Orang pilihan. Maka amalan dia pun luar biasa. Baru dapat laduni. Kita sembahyang pun tunggal langgang lagi. Syariat pun tak apa nak clear lagi. Tak apa nak jelas. Tauhid pun sendiri pun kita tak faham apa maksud tauhid, apa tujuan mengaji. Tiba-tiba mai cerita hak tarikat yang khasah. Tak kenal. Dia ada peringkat abang. Kalau jatuh sakit, tu. Naik tangga tinggi tu, jatuh sakit, baik jatuh hak tangga rendah dulu. Dia ada peringkat. Penawar bagi hati, murakil ubudiyah khatam. Kemudian mengaji lagi, mengaji. Naik sampai hikam tu. Sampai hikam tu pula kau boleh elok pi pula ke Mesir, ziarah pengarang kitab hikam tu, minta tabaruk, ya Syekh, aku mengaji kitab ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan bagaimana kepahamanmu. Kalau tak mengaji dengan dia pun, mengaji dengan orang mengaji tu, dia mengaji lagu tu lama mengaji ni kalau nak ikut betul-betul. Memang lama nak cerita pasal ihsan apa semua ni. Pasal dia ada satu lagi perkara-perkara lain pada ujub, nama dia sum'ah, riak. Tu dia tak sebut kat situ. Dia suruh mengaji lagi. Suku ilmu nama dia ilmu tasawuf. Ilmu penyucian hati. Supaya ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Yang demikian ialah 10.50 saat. Yang demikian ini ialah hakikat ihsan yang menjadi salah satu dari rukun-rukun agama. Apa rukun pada lughah? Rukun pada lughah makna dia penjuru. Tu. Ruknun fil lughatil arabiyyah bermakna dengan makna apa? Dengan makna penjuru. Makna rukun ni kalau tak ada, tak boleh pakai. Rukun nikah ada apa? Rukun nikah garu ni tahu kan tak ada? Dah duk fikir. Awak lama sangat tak jumpa. 5. Dia duk garu. Nak nikah habis hawa dah. Tok Imam duk tanya rukun nikah apa? Dia pun garu. Tok Imam tanya pasal apa garu? Kata, dah duk cari. Cari tak mana? Duk cari tak jumpa ke tak? Cuba Tok Imam bagi contoh dengan rukun nikah apa? Tok Imam pun tu saya nak cakap tadi tu. Tu. Rukun nikah ada 5. Makna dia tak cukup 5 tu tak boleh Rukun nikah. Rukun sembahyang 13.
Mana tak cukup 13, tak boleh. Tu. Dia berat daripada syarat lagi. Tu daripada rukun. Rukun ni penjuru. Kalau buat bangunan pun dia kena ada penjuru dia. Tu. Duduk di penjuru belah sana seorang, duduk di penjuru belah sini seorang, itu panggil penjuru. Kalau tak ada penjuru, tak dipanggil bangunan. Tu. Tak ada penjuru, dia ada penjuru. Penjuru tu hak seronok sedap tidur. Dia bila penjuru kan dia ada lekuk tengah tu. Dia pergi sandak dalam tu dengar kuliah tu sampai meleleh ya. Dengan yak mata, dengan yak liok meleleh habis. Duduk dalam penjuru sesedap semua. Dia duduk tengah-tengah tepi ada halang, tepi ada halang. Dia tidur tu memang tak jatuh lagu tu. Tak bang. Habis dah kuliah. Lah ingat ada lagi rasa sedap dengan apa sedap lena bukan dengan kuliah. Tu. Penjuru dia kena ada. Dulu tiang seri. Lah orang tak buh dah tiang seri tu. Satu tempat mayat depa tak tahu letak mana. Kan? Dia jadi kejang, lambat tarik kejang kata mayat ni. Kan? Sebab tu dia kena bila mati tu tarik bagi lurut cepat lurut. Tu kena cari veteran, orang lama berpengalaman. Orang muda kan nak tahu benda-benda tu. Ni urat dia kejang. Bila dia terik, depa pun buh sandak kat tiang seri. Buh kat tiang seri tu. Tu. Bila buh kat tiang seri tu nampak orang hidup. Buh mayat buh kat tiang seri tu. Cuma pejam mata, pejam lena. Satu hari Allah Ta'ala duduk kat tiang seri tu. Mereka kata tang tu mayat mereka buah tu sampai Allah tak duduk dah dengan tiang-tiang seri pun buang habis. Tu. Penjuru tiang seri. Penjuru ni benar-benar ada. Tu. Maka kita ambil luruh harap tu apa dia. Maka dia kata rukun-rukun agama cara hidup, way of the life orang putih panggil. Tu. Nak dekat pukul 11 cakap orang putih langsung. Way of the life. If you say you love your God, you must follow Prophet Muhammad because Islam is the good religion and Muhammad SAW is a good man. Macam mana menteri agama tak boleh kat saya? Kan orang putih cakap elok. Tu dia kata apa dia? Agama ni cara hidup. Kemudian rukun tu panggil apa? Penjuru. Tu. Rukun-rukun agama, rukun-rukun cara hidup yang Allah Ta'ala redha. Yang tiga, yang dengan ketiadaannya maka yang dua lagi iman atau Islam. Maka ketiadaannya ihsan, nya tu ihsan, maka yang dua lagi iman atau Islam tidak diterima. Makna kalau kita tak ada ihsan, amalan kita tak sembahyang, semua dah. Semua ada tiga-tiga tu makna dia. Sembahyang kena ada iman, sembahyang kena ada Islam, sembahyang kena ada ihsan. Tu. Ihsan. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Nampak? Qalbi kan hati. Tu. Qalbi hati, tak ada siapa pun boleh bagi tahu kawan ni khusyuk tahap mana. Dia ni saya tengok saya rasa semayang dia, khusyuk dia 5 kilo saya rasa. Boleh bagi tahu? Tak boleh bagi tahu. Seorang pun tak boleh bagi tahu. Tapi nak bagi tahu sah tak sah semayang boleh bagi tahu. Apa ni abang? Semayang por kucing ni. Kaki ni sepatutnya segala jari kaki semua kena lipat. Kita mazhab Syafi'i bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Amali. Syafi'i. Ada satu mazhab tak payah baca Fatihah makmum. Makmum tak payah baca. Tok imam baca, dia bunyi hak nak waladhdallin amin. Amin tu dia bunyi, hak lain diam sampai habis. Senang sembahyang lagu tu. Tak ada baca, tapi sah. Tapi nak ambil sembahyang kena ambil syarat mazhab dia, jangan ambil mazhab Syafi'i pula. Mazhab dia payah ambil sembahyang. Jenuh cari pilih. Kan? Kolah tak boleh pakai. Jenuh payah. Jenuh tak jenuh, hang ikut mazhab dia kena ikut semua. Taklid sekerat tak jadi. Tu. Bila sebut kata lagu tu mazhab kita, maka kelebihan apa dia? Masing-masing ada kelebihan, ada kebetulan masing-masing. Baca aja. Maka bila disebut sembahyang kita, apa mazhab pun tiga-tiga dah. Sebab tu dia panggil rukun qauli yang tu. Rukun qauli sebutan, rukun fi'li perbuatan, lagi tu qalbi. Qalbi boleh tunjuk? Tak boleh. Sembahyang kena ada tiga-tiga. Kalau tak ada tiga tak boleh sah sembahyang kita. Kalau kita sebut pasal fiqh boleh sah. Dia ni sembahyang ni kaki tak letak, tak sah sembahyang dah. Tu. Ataupun sembahyang Jumaat umur 77 dah. Syak uqaq. Tok Khotib baca subhanallah. Yang budak sembang dengan dia umur 17. Dia kata chair dulu masa chair mengaji dulu macam mana senang. Mengaji apa aku mengaji pun tak dia tak. Dia umur 77. Orang duk baca khutbah Jumaat dia syak uqaq kali dengan budak-budak.
Kubur kata apa? Mai. Rumah kata, pi belah. Duk tadi aku semak tengok mak 77 dah tak reti nak taubat ni. Dia disyarah. Sagi sembahyang ni, dia ambil sembahyang, orang sembahyang Jumaat. Dia ambil sembahyang pun lama wah-wah pula ni syarah. Ambil sembahyang, Iblis kata tadi makan banyak, makanan aku tak beri aku sikit. Kan? Ambil sembahyang wah-wah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Orang tu imam duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kan sembahyang Jumaat 2 rakaat ya. Hujan pula hari tu. Boleh tengok. Basah baju cukup, basah muka dengan ambil sembahyang. Dia apa? Allahu Akbar. Sembahyang, duduk tahiyat akhir. Lepas tu beri salam. Assalamualaikum. Hei, senangnya sembahyang Jumaat. Khutbah tak dengar, duduk tahiyat akhir beri salam. Kita kata sah. Tak sah kita kata sembahyang Jumaat dia. Kecuali dapat rakaat pertama. Panjang cerita dia. Tapi qalbi dalam. Jadi ketiga-tiga ni kena tahu bahawasanya ibadat kita semua jenis ibadat tak boleh tinggal Islam, tak boleh tinggal iman, tak boleh tinggal ihsan. Dia ada 3 dalam satu. Dia tak boleh lari. Dia macam satu tubuh enjin kereta, dia ada semua sekali carburetor ke, hak jenis baru ke, dia tetap ada ketiga-tiga benda ni. Kalau tak ada satu, tu yang jadi sesat. Tu sembang ketuhanan tak ketahui Allah. Tu. Lagi dia panggil yang tu ihsan nama dia. Tu. Kemudian kerana taat yang dikerjakan dengan ketiadaan ihsan, buat patuh ke Tuhan tapi tak ada dia punya rohani dia tak hidup. Dalaman dia tu tak khusyuk. Kita kata salah satu daripada peranan dalam ni khusyuk. Tu. Sembahyang tak ada khusyuk, ibarat sembahyang kita hadiah pada raja bagi satu jenazah yang mati. Beri perempuan hak lawa kat orang, kat raja, bagi lawa. Dulu orang dululah, cerita dulu lah, tak boleh lah. Dulu bagi gundik kan tu. Perempuan yang lawa dalam kitab Parti Musali sebut, ambil tapi mayat. Raja kata apa? Hang bagi aku mayat. Aku bagi hang jadi mayat pun hang tahu. Tak mau. Pasal tak ada roh. Tu. Sembahyang, tak ada ihsan, tak ada roh. Kita tak sedar yang kita buat tu kerana siapa, dan kita tak sedar kita punya ibadat tu pasal apa. Hang buat pun Allah Ta'ala tak heran. Kalau hang tak buat pun Allah Ta'ala tak heran. Pasal apa? Dia Tuhan. Tapi kita mengecapi, kita sebagai hamba, kita usaha, ya Allah, terimalah amalanku, walau seburuk macam mana pun aku ni ya Allah. Maka aku tahu hang sedang memerhati aku. Itu ihsan, hang saat ni tauhid. Dia kena bercantum dua, tauhid dengan ihsan. Tasawuf dengan tauhid tak boleh lari. Kemudian hak nak betul sah ibadat kita fiqh daripada awal sampai habis kena ikut macam mana fuqaha kata. Tak boleh bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sudah mayang malam dulu. Bagi salam pun takbir. Tak sah. Tu. Kemudian dia kata kerana taat yang dikerjakan dengan ketiadaan ihsan adalah ibarat patung yang tidak bernyawa. Macam tu. Macam patung tak ada nyawa. Pasal dia ihsan dia tak ada. Ini ialah peringkat ihsan yang pertama dan mesti diusahakan oleh tiap-tiap seseorang. Selain dari itu ada 2 peringkat lagi, iaitu yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nak sambung sikit lagi ke kita nak berhenti? Bagi satu jawapan tengok. Berhenti. Berhenti kan? Ada kerja nak pergi bekam lah Ustaz, nak beli lauk ikan. Menu murah kan ni. Kilo 5 upang memang kata. Kita berhenti dan tolong insya-Allah, kita tangguh lagi. Kemudian masuk seterusnya tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Betul ke? Tu. Tanda-tanda kedatangan hari kiamat tu peringkat yang pertama. Maksudnya kitab ni dia bahas panjang, ada lagi 2 ihsan perbahasan dia. Perbahasan yang apa? Islam orang tu, beriman orang tu tapi tak ada ihsan, maka seumpama sembahyang dia tak ada roh. Seumpama patung yang tidak bernyawa. Itu contoh dia. Dipanggil ihsan tu dalaman, syariat luaran, dan juga ketauhidan juga dalaman. Mengenal pencipta, apa fungsi sebagai hamba, bagaimana peraturan kehidupan kita yang ditetapkan oleh pencipta. Itu dipanggil Islam, iman, ihsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu
Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunakki thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa la tu'adzibuhum min azabin nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi bekalan kita di akhirat kelak, diampunkan dosa mak ayah kita di alam akhirat ataupun yang telah berada di atas dunia lagi diampunkan dosa mereka. Dan terima kasih yang tengok video live pada pagi ini. InsyaAllah ada lagi live pada masa yang tertentu. Sahabat saya mengaji sekolah sekali, sekolah menengah Zahruddin FC. InsyaAllah kita jumpa di Parit Panjang insyaAllah suatu masa nanti insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.